Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Izam Syauqi bin Muhammad Nazir serta ahli kumpulan akan membentangkan bab 5, iaitu mazhab yang tidak berkembang serta mazhab Syiah dan Khawarij. Okey, kita ke seterusnya. Pengenalan. Para mujtahid pada zaman ini sebenarnya cukup ramai, terdiri daripada tabi'in dan tabi' atau mereka yang berikutnya, tetapi kebanyakan mereka ini tidak ada orang yang mengumpul dan menyebarkan mazhab mereka di kalangan orang Islam dan memfatwakannya. Akhirnya mazhab ini makin lama makin mengecil, serta hampir pupus dan hilang fiknya, kecuali pandangan mereka yang ditemui bertaburan di dalam kebanyakan fiqh tafsir bin Majhur, syarah-syarah hadis serta kitab fiqh mazhab yang kekal. Okey, seterusnya kita akan lihat mazhab yang tidak berkembang. Antaranya adalah mazhab Auza'i. Nama pengasasnya adalah Abdul Rahman Ibn Auza'i. Beliau dilahirkan di Balabik pada 708 Masihi dan meninggal pada tarikh 774 Masihi. Mazhab beliau sering diamalkan di Syria, Jordan, Palestin, Lebanon dan Andalus. Beliau ni terkenal sebagai ulama hadis yang hebat pada abad ke-8 Masihi. Tempat tinggal beliau di Beirut, Lebanon, dan beliau wafat di sana. Mazhab Auza'i merupakan mazhab utama di Syria pada abad ke-10 Masihi. Okey, seterusnya punca kehilangan pengaruh. Puncanya adalah ketika Abu Zar'ah Muhammad Ibn Osman menjadi qadi di Damsyik. Beliau daripada mazhab Syafi'i telah menggalakkan anak muridnya sendiri menghafal kitab Muqtasar Al-Muzani. Okey. Jika anak murid beliau berjaya menghafal kitab ni, dia akan menghadiahkan 1000 dinar kepada anak muridnya. Okey, sekian saja daripada saya. Saya teruskan kepada pembentang lain. Nama Nurin Alia Hazikah binti Muhammad Arif, nombor metrik di 1921162. Okay, saya akan sambung mengenai mazhab yang tidak berkembang, iaitu mazhab Zaidi. Okay, nama pengasas beliau iaitu Imam Zaid Ibnu Ali Zainal Abidin. Kebakaran beliau adalah pada Al-Quran dan Hadis. Beliau mengajar di kota Madinah, Basrah, Kufah dan Wasi'. Seterusnya, sumber hukum adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, Aqwal Ali, iaitu pendapat peribadi Sayyidina Ali, ijma' para sahabat, qiyas dan aklu, iaitu akal fikiran. Okay, seterusnya anak muridnya adalah Abu Khalid, Amru ibnu Khalid Al-Wasati, Al-Hasan ibnu Al-Husaini. Okay, antara sebab mazhab tak berkembang adalah kerana kepimpinan beliau ditolak dan diganti oleh Imam Ja'far As-Sadiq. Okay, seterusnya iaitu mazhab Laiti. Okay, nama pengasas beliau ialah Imam Al-Laith Ibnu Sa'ad. Beliau dilahirkan pada 716 Masihi di Egypt serta berketurunan Parsi dan wafat pada 719 Masihi. Okay, beliau terkenal salah seorang ulama terkemuka di Mesir. Okay, antara sebab tidak berkembang kerana beliau wafat dan juga selepas beliau wafat berlaku beberapa faktor. Okay, yang pertama iaitu tidak merekodkan ajaran, iaitu ijtihad dan pendapat. Beliau juga tidak pernah menyuruh para pelajar untuk berbuat demikian. Okay, yang seterusnya jumlah pelajar yang sedikit dan tiada yang menjadi ulama besar atau terkenal yang membolehkan mereka menyebarkan dan mempopularkan ajaran Imam Al-Laith. Okay, fakta mengenai Imam Al-Laith iaitu merupakan ahli fiqh yang lebih hebat jika dibandingkan dengan Imam Malik. Seterusnya, saya Nurul Hidayah Ikasah, nombor metrik di 192-11678.
Okey, saya akan bentangkan bahagian mazhab Jariri. Okey, nama beliau adalah Imam At-Tabari ataupun nama sebenar beliau adalah Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid At-Tabari, merupakan pengasas kepada mazhab Jariri. Okey, beliau dilahirkan di wilayah Tabaristan dan merupakan seorang pakar dalam pelbagai bidang, khususnya hadis, fiqh dan sejarah. Sebagai seorang ulama yang gemar mengembara, beliau telah mempelajari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan lain-lain. Pada 10 tahun pertama kembalinya beliau dari Mesir, beliau mengamalkan mazhab Syafi'i dan kemudiannya beliau mengasaskan mazhab beliau sendiri yang digelar Jariri bersempena nama ayah beliau. Ibnu Jarir terkenal dengan kitab beliau iaitu Tafsir At-Tabari dan Tarikh At-Tabari. Okey, yang seterusnya adalah mazhab Doriri. Okey, pengasas kepada mazhab ini adalah Daud Ibnu Ali yang dilahirkan di Kufah pada tahun 819 Masihi. Okey, pada awalnya beliau belajar fiqh di bawah pelajar Imam Syafi'i. Kemudian bertukar ke bidang hadis dan belajar di bawah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Okey, namun begitu, beliau disingkirkan daripada kuliah pengajian Islam Ahmad Ibnu Hanbal atas faktor mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk kerana telah terpengaruh dengan falsafah Mu'tazilah. Setelah disingkirkan, beliau mencipta mazhab sendiri dan berpendapat bahawa sumber hukum yang boleh diterima adalah makna Al-Quran dan Sunnah secara zahir sahaja. Oleh kerana itu, mazhab beliau dinamakan Doriri dan beliau digelar Daud Ad-Doriri. Okey, dari segi sumber hukum, beliau hanya menerima tafsiran Quran dan Sunnah secara zahir sahaja. Beliau juga menolak ijma' para sahabat kerana berpendapat ijma' para sahabat adalah qiyas daripada sunnah Rasulullah SAW. Maka secara tidak sengaja, beliau telah menolak penggunaan qiyas sebagai sumber hukum. Mazhab beliau gagal mendapat tempat di zamannya dan selepas kematiannya juga. Okey, walaupun begitu, salah seorang pengikut mazhab beliau berjaya menunjukkan mazhab beliau, iaitu Ibnu Hazim. Ibnu Hazim berjaya mengembangkan mazhab Doriri di Andalus. Namun begitu, mazhab ini lenyap setelah kejatuhan kerajaan Islam di Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Amirah binti Zainuri, nombor matrik D192-11654. Hari ini saya akan membentangkan tajuk mazhab Syiah dan Khawarij. Pengenalan Syiah adalah munculnya Syiah dalam Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib pada tahun 30 hingga 41 Hijrah bersamaan 656 hingga 661 Masihi di Jazirah Arab. Golongan Syiah ini muncul selepas pertelingkan Saidina Husain yang tidak mengiktirafkan kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Definisi Syiah ialah diambil dalam bahasa Arab sama juga di dalam bahasa Parsi iaitu Syiah. Maksud Syiah dari bahasa bermaksud penyokong dan pecinta yang merujuk kepada Saidina Ali dan Ahlul Baitnya atau pengikutnya. Manakala dari segi istilah ialah kumpulan yang bersimpati kepada kesyahidan dan amat menyanjungi Saidina Husain. Selain itu, Syiah ini juga sudah menjadi hak yang menyeluruh secara khusus bagi golongannya. Dalil Al-Quran. Perkataan ini ada disebutkan di dalam ayat Al-Quran menerusi surah As-Saffat ayat ke-83, iaitu Bismillahirrahmanirrahim wa in min syi'atihi li Ibrahim. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk syiahnya, iaitu pengikut Nuh. Maksud Syiah di dalam Al-Quran itu merujuk kepada pengikut sesuatu kaum atau umat pada masa itu. Ini adalah sekadar kata umum yang bererti pengikut, bukannya nama khas yang dikhususkan kepada pengikut Ali dan Ahlul Baitnya. Seterusnya, jenis-jenis Syiah. Terdapat beberapa mazhab lain yang masih hidup, kekal berkembang dan diberi perhatian. Akan tetapi, ijtihad pendukung-pendukungnya telah terkeluar dari lingkungan Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi usul iaitu prinsip dan furu'. Yang pertama iaitu mazhab Al-Ibadiyah dari kalangan Khawarij. Syiah Ibadiyah ialah pecahan daripada kelompok Khawarij yang mengikut Abdullah bin Ibad yang keluar menentang pada zaman Marwan bin Muhammad. Asal awal aliran ini dinisbahkan kepada Jabir bin Zaid
Al-Azdi, seorang tabi'in. Golongan Ibadiyah boleh ditemui di Zanzibar dan Timur Afrika. Memandangkan kebanyakan ajaran dan pegangan ahli mazhab Ibadiyah ini menyalahi ajaran dan pegangan ahli sunnah wal jamaah, maka jelas menunjukkan mazhab ini bukanlah sebahagian dari ahli sunnah wal jamaah, tetapi mereka masih sebahagian daripada umat Islam kerana aliran Ibadiyah pada masa kini dari sudut undang-undang dan kaedahnya mendapati usul Islam secara iktikad dan pensyariatannya. Menurut Muhammad Abu Zahra, antara pegangan mazhab Al-Ibadiyah adalah: yang pertama, golongan yang menentang mereka daripada kalangan umat Islam tidak dikira musyrik dan juga mukmin. Yang kedua, darah yang menentang mereka adalah haram ditumpahkan. Yang ketiga, negara mereka dianggap negara tauhid. Keempat, tidak halal menjadikan harta orang Islam sebagai rampasan perang yang memerangi kecuali kuda dan senjata. Dan yang kelima, harus menjadikan mereka saksi dan berkahwin. Yang kedua ialah mazhab Al-Imamiyah dari Syiah. Syiah Imamiyah adalah golongan pendukung cita-cita Saidina Ali sebagai Khalifah Rasulullah. Syiah Imamiyah merupakan aliran Syiah yang paling besar. Mereka berpendapat bahawa jawatan pemimpin umat Islam iaitu imam hanya layak disandang oleh Ahlul Bait dan hanya Saidina Ali sahaja yang layak dilantik menjadi khalifah selepas kewafatan Rasulullah. Terdapat beberapa kelompok kecil dari golongan Imamiyah, di antaranya Imam 6, Imam 7, Imam 8 dan Imam 12. Pegangan Imamiyah yang berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ialah: yang pertama, beriktikad bahawa jawatan imam adalah jawatan yang dianugerahkan oleh Allah seperti kenabian. Yang kedua, imam-imam tersebut dianggap maksum tetapi tidak mendapat wahyu. Ketiga, jawatan ini hanya layak disandang oleh 12 imam daripada kalangan Ahlul Bait mengikut urutan. Mereka juga menolak semua hadis yang bukan diriwayatkan oleh Ahlul Bait dan percaya bahawa imam ke-12 iaitu Muhammad Al-Mahdi akan muncul sebagai Imam Al-Mahdi. Kelima, beramal dengan taqiyah iaitu menyembunyikan iktikaf seperti mereka apabila berhadapan dengan orang yang berbeza iktikad dengan mereka. Yang keenam, mengharuskan perkahwinan mut'ah iaitu nikah sementara waktu. Mazhab yang ketiga iaitu mazhab Al-Zaidiyah. Syiah Zaidiyah diambil sempena pengasasnya iaitu Zaid bin Ali Zainal Abidin, iaitu cicit Ali bin Abi Talib. Selepas Zaid bin Ali meninggal dunia, pengikut-pengikutnya mengasaskan satu mazhab yang terbina di atas fikrahnya dikenali sebagai Zaidiyah, iaitu nisbah kepada namanya Zaid bin Ali. Para pengikut Zaidiyah menerima 4 imam Syiah Al-Ithna Asyariyah. Yang pertama, mereka memilih Zaid bin Ali sebagai imam kelima. Bagi mereka yang menolak kepimpinan atau keimanan Zaid bin Ali, dinamakan Ar-Rafidah. Antara pegangan mereka yang berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ialah: pertama, beriktikad kedudukan pelaku dosa besar berada antara keimanan dan kekufuran. Kedua, mereka juga beriktikad bahawa perbuatan manusia adalah dilakukan oleh manusia, bukan Allah. Walau bagaimanapun, mereka juga menolak beberapa pegangan Syiah yang lain, seperti kemaksuman imam kecuali Saidina Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, serta menolak kepercayaan taqiyah dan kepercayaan bahawa Muhammad Mahdi Al-Qaim bil-Hujjah sebagai Imam Mahdi. Mazhab yang keempat iaitu mazhab yang terakhir ialah mazhab Al-Batiniyah. Kumpulan ini dinamakan Batiniyah kerana pandangan mereka yang menganggap bahawa Al-Quran mempunyai makna zahir dan batin yang hanya difahami oleh imam mereka. Kumpulan mereka kumpulan Syiah yang paling sesat. Antara pegangan mereka yang utama ialah: yang pertama, mereka beriktikad bahawa Saidina Ali dan imam-imam mereka yang lain sebagai Tuhan. Kedua, mereka beriktikad bahawa imam mereka Muhammad bin Hanafiyah masih hidup. Dan yang ketiga, menghalalkan beberapa kemungkaran seperti meminum arak. Itu nama saya Raihanatul Jannah binti Abdali. Nombor metrik D1921164.
Okey, untuk faktor-faktor Syiah memusuhi Islam yang pertama ialah mereka ingin merosakkan Islam sebagai balasan atas kejatuhan kerajaan mereka. Dan pada waktu yang sama, mereka ingin menghidupkan semula agama nenek moyang mereka. Yang kedua, mereka ingin membenarkan konsep imamah, iaitu dakwaan tampuk kepimpinan berada di tangan Ali ibn Abi Talib dan juga ahli keluarganya. Yang ketiga, ingin bersaing dengan kaedah tafsir ulama ahli sunnah yang lebih unggul daripada apa yang mampu dikemukakan oleh para imam mereka. Okey, seterusnya ialah fakta pengasas Syiah. Pengasas Syiah ialah Abdullah bin Sabah, iaitu seorang Yahudi berasal daripada Yaman, hidup di abad ke-7 yang menetap di Madinah dan memeluk Islam. Namun, keislamannya sangat dipersoalkan. Kerana kritikannya atas pentadbiran Khalifah Utsman, Abdullah ini telah dibuang daripada kota Madinah. Dia pergi ke Mesir dan mendirikan sebuah pusat anti Utsman serta mempromosikan kepada Ali. Dia tahu Ali ini berpengaruh besar di situ. Tambahan pula, Ali ini adalah saudara Rasulullah SAW. Padahal Ali sendiri telah mengusirnya ke Madinah. Setelah Ali wafat, Abdullah bin Sabah terus-menerus memarahkan cerita bahawa Ali ni masih hidup dan dia tidak pernah terbunuh. Dia menyebarkan kabar tentang sifat ketuhanan yang dikatakannya ada pada Ali dan bahawa selepas waktu tertentu Ali ini akan kembali memerintah bumi dengan adil. Okey. Abdullah ini juga memainkan peranan penting dalam konspirasi Yahudi hendak memusnahkan Islam ini daripada belakang, dan rancangan mereka menghapuskan hal-hal keyakinan Islam yang murni. Inilah manifestasi bid'ah dalam ajaran Syiah yang kita saksikan selama berabad-abad ini. Okey. Syiah juga menghina agama Islam dan menganggap Islam ini musuh nombor satu. Dalam alaf ini, kita melihat mereka bekerjasama dengan Yahudi dan Nasrani dalam menghancurkan Iraq serta Afghanistan. Sejak dari dahulu lagi, Syiah secara senyap-senyap ini menikam Islam dari belakang. Iran berpura-pura anti-Israel dan juga Amerika, sedangkan itu hanya lakonan dan retorik belaka. Orang-orang Syiah selalu mengagungkan Ali melebihi Rasulullah SAW sendiri. Ali yang mereka sanjung itu sebenarnya pembela kehormatan Islam dan juga umat Islam, dan tidak pernah bekerjasama dengan musuh Islam, apatah lagi menumpahkan darah dan merampaskan kekayaan Muslim. Okay, seterusnya ialah Khawarij. Okay, pengenalan Khawarij. Khawarij ini muncul dalam Islam pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Talib tahun 35 41 Hijrah 656 sehingga 661 Masihi di Jazirah Arab. Munculnya setelah kewafatan Sayyidina Utsman bin Affan yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Okey, untuk definisi Khawarij dari sudut bahasa ialah mereka yang keluar, dan istilah pula ialah kelompok Muslim yang pada mulanya menyokong Sayyidina Ali tetapi kemudian menolak kepimpinan Sayyidina Ali. Okay. Untuk asal-usul Khawarij, setelah kewafatannya Sayyidina Utsman bin Affan yang telah dibunuh oleh kaum Khawarij, kaum muslimin telah membai'ah Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Berita kewafatan Sayyidina Utsman telah sampai ke pengetahuan Muawiyah ibn Abu Sufyan yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Sayyidina Utsman. Setelah sesuai dengan hukum Islam, Muawiyah berhak untuk menuntut bela atas kematian Sayyidina Utsman. Apabila kaum Khawarij mendengar berita ini, mereka ketakutan lalu menyusup ke dalam pasukan tentera Sayyidina Ali. Muawiyah berpendapat bahawa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman harus dibunuh, manakala Sayyidina Ali berpendapat yang harus dihukum hanyalah mereka yang membunuh Sayyidina Utsman, sahaja mengikut hukum qisas dalam Islam. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ali Abraham bin Johar. Saya akan sambung kepada slide yang seterusnya, yang mana slide sebelum ni kawan saya menerangkan tentang
Muawiyah ini menuntut kematian Sayyidina Uthman kepada Sayyidina Ali. Keeganan Muawiyah mengikut hukum qisas telah menyebabkan tercetusnya Perang Siffin. Ketika Perang Siffin sedang berlangsung, Muawiyah bersama pengikutnya hampir kalah dan mereka membuat keputusan untuk berdamai. Terdapat dua golongan ketika itu, yang mana golongan pertama ingin berdamai dan golongan yang kedua ingin berperang sehingga menang. Pada mulanya Sayyidina Ali enggan untuk berunding, tetapi atas desakan dan jumlah orang yang ingin berdamai lebih ramai daripada golongan yang ingin berperang, lalu Sayyidina Ali telah bersetuju untuk berunding. Selepas Sayyidina Ali dan Muayyah telah membuat perjanjian, mereka pun berangkat pulang ke kota Kufah. Setibanya di sepanjang kota Kufah, golongan yang tidak menyokong untuk berdamai ini telah keluar daripada tentera Sayyidina Ali. Selepas itu, golongan tersebut telah pergi ke satu tempat yang tidak jauh dari kota Kufah yang dinamakan sebagai Harura, iaitu di Iraq. Maka disitulah telah terbentuknya golongan Khawarij. Mereka telah merancang untuk membunuh Sayyidina Ali dan Muawiyah, tetapi golongan tersebut hanya berjaya membunuh Sayyidina Ali sahaja. Hadis Nabi SAW tentang kelompok Khawarij ni, iaitu Nabi Muhammad SAW sabda, "Yakhruju fi hadhihi al-ummah wa lam yaqul minha qauma tahqiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizuhu huluqahum aw hanajirahum yamruquna minad dini maruqu sahmi minar ramiyah." Yang bermaksud, akan keluar di dalam umat ini, beliau tidak mengatakan di antaranya suatu kaum yang kalian menganggap remeh solat kalian dibandingkan solat mereka. Yang bermaksud, solat, kita lihat kelompok Khawarij ni solat lebih hebat daripada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga mereka ini membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Hadis ini menerangkan bahawa kelompok Khawarij ni akan terus wujud hingga ke akhir zaman. Sebab dalam nas-nas syarak yang mengisyaratkan berkenaan Khawarij ini tidak menyatakan bahawa kelompok Khawarij ini hanya wujud pada zaman tertentu. Kita sambung kepada slide yang seterusnya, pegangan Khawarij. Pegangan Khawarij ini mereka golongan yang menyokong Sayyidina Ali pada awalnya, yang berjuang menentang Muawiyah, tetapi pada perakhiran mereka tidak setuju dengan Sayyidina Ali kerana Sayyidina Ali bersetuju berdamai dengan Muawiyah, iaitu dengan Majlis Tahkim. Antara pegangan mereka ialah yang pertama, berpendapat bahawa pelaku dosa besar adalah kafir, dan yang kedua, mengkafirkan serta menghalalkan darah semua umat Islam yang berbeza kepercayaan atau itikad dengan mereka. Nombor 2 ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahawa sesiapa yang memerangi kelompok Khawarij ini dan membunuh mereka akan mendapat pahala dan akan mendapat ganjaran. Sebab kelompok Khawarij ini menghalalkan darah umat Islam. Pegangan Khawarij yang ketiga iaitu memantaskan sumber syariah hanya kepada Al-Quran sahaja. Okay, kita tengok kepada langkah-langkah memelihara akidah. Langkah yang pertama adalah kita perlulah mempelajari asas akidah berdasarkan kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang muktabar, kerana ia dapat membantu seseorang membezakan antara kebenaran dan kesesatan. Langkah yang kedua, belajar daripada guru yang diiktiraf keilmuan dalam bina akidah. Langkah yang ketiga, membina ketahanan akidah dengan berdoa. Langkah yang keempat, menjauhkan diri daripada orang yang mengamalkan ajaran sesat. Dan akhir sekali, menjauhi larangannya kerana ia dapat memantapkan iman dan akidah. Sambung slide yang seterusnya, iaitu slide yang terakhir tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Dari segi ta'rif, Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan perkara yang dibawa oleh para sahabat serta menentang perkara bid'ah. Kemunculan Ahlussunnah wal Jamaah ini berlaku perpecahan di kalangan umat Islam yang dikenali Al-Fitnah Al-Kubra. Nama Ahlussunnah wal Jamaah dimasyhurkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mas'ud Al-Maturidi.
Dinamakan ahli as-sunnah kerana mereka menerima dan beramal dengan sunnah Rasulullah. Manakala dinamakan ahli jamaah kerana mereka berkumpul di atas kebenaran dan bersatu berjihad melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar, serta mereka juga menghidupkan sunnah dan menentang perkara bid'ah. Dan ahli sunnah wal jamaah ni, Nabi Muhammad SAW sabda yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan buat kamu dua perkara, selagi mana kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Kan ahli sunnah wal jamaah ni, mereka berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Ahli sunnah wal jamaah ni, kita pun termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Selagi mana kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, kita tergolong daripada ahli sunnah wal jamaah. Kepentingan berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Kepentingan yang pertama iaitu dapat membersihkan akidah daripada sebarang kekeliruan dan kesesatan. Dan yang kedua, asas kepada penerimaan sesuatu amalan kerana berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, hidup diridai oleh Allah kerana berada dalam jalan yang benar. Yang ketiga ni, hidup diridai oleh Allah sebab berada dalam jalan yang benar. Dalam hadis Nabi, hadis yang kita pernah dengar, yang masyhur, Nabi Muhammad SAW sabda, dan sesungguhnya umat ini akan berpecah kepada 73 golongan, dan semua golongan akan masuk ke dalam neraka kecuali satu, iaitu al-jamaah, iaitu ahli sunnah wal jamaah yang akan masuk ke dalam syurga, dan umat yang lain akan masuk ke dalam neraka. Sekian sahaja daripada saya.